tu wa zakirni manusi tu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan siap kongsi surau ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat ini kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan keizinan kepada kita untuk hadir solat maghrib berjemaah. Sesungguhnya sedikit kelepangan waktu Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita duduk sama-sama lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu kita dan menjadi amal-amal saleh kita, bekal kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal-amal saleh memberatkan timbangan kita hingga mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pengajian kitab pengajian ilmu al-qiraat minggu yang ketiga ni, Isnin malam Selasa. Seperti mana yang dijadwalkan kita akan belajar berkaitan dengan ilmu al-qiraat. Dan kuliah kita terakhir di sini mengikut catatan dalam slide PDF saya ni ialah pada 19 hari bulan 8 yang lalu, bulan 8 bulan 9 tu ada hal tak dapat hadir, dan ni kita masuk bulan yang ke-10. Kita membicarakan tentang ilmu qiraat. Bila kita sebut ilmu qiraat ni, kita kena refresh balik, ingat balik ilmu qiraat ialah satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang bentuk wajah-wajah bacaan, bagaimana wajah-wajah bacaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk-bentuk bacaan tersebut. Yang mana bentuk-bentuk bacaan tersebut merupakan wajah-wajah yang mutawatir. Yang Nabi sebutkan, unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Diturunkan Quran tu dengan tujuh huruf. Maka bacalah daripada mana-mana wajah bacaan tu boleh kita baca. Kalau kita tengok dah hadis Nabi ni, Nabi sebut unzilal Quran ala sab'ati ahruf, 7 huruf. 7 huruf. Dia tak sebut 7 qiraat. Sebut yang dalam hadis sebut ialah 7 huruf. Biasanya kalau orang belajar ilmu tentang bacaan Quran ni, kadang-kadang dia boleh keliru di antara qiraat dan juga huruf. Satu, bila biasa saya sebut kalau qiraat ni dia ada qiraat, kita katakan 10 yang kecil, ada qiraat 10 yang besar kan. 10 yang kecil dan ada 10 yang besar. Yang mana kalau 10 ni merujuk kepada imam qiraat. Imam nombor 1 tak keluar kan. Sudah mintih merajuk ni. Buat ni tak keluar. Tak keluar. Mintih merajuk ni. Jadi hanging. Hanging. Dia bila sebut qiraat ni, tak apa, sambil tu saya restart, saya cerita. Bila sebut qiraat ini, dia akan merujuk kepada qiraat. Bila sebut qiraat, dia akan boleh merujuk kepada beberapa perkara. Satu, dia merujuk kepada imam qiraat. Imam qiraat itulah yang kita bahaskan. Ada imam yang pertama, Imam Nafi' al-Madani, bacaan orang Madinah. Kedua, Imam Ibn Katsir. Ketiga, Imam Abu Amru, Imam Ibn Amir, Imam Asim, Imam Hamzah Kisai. Dan setiap satu imam tu dia ada dua orang perawi. Setiap satu imam tu dia akan ada dua orang perawi. Itu merujuk kepada imam. Dan ada disebut sebagai qiraat 10, ada disebut sebagai qiraat 7, ada disebut sebagai qiraat 3, ada disebut sebagai qiraat 14 ya. Ada kepelbagaian dia. Ada qiraat tu yang sifatnya mutawatir. Itu yang kita belajarlah. Yang mutawatir maksudnya yang sampai kepada kita
yang betul. Setiap dia punya tabaqat, setiap generasi yang mengambil bacaan daripada generasi yang sebelumnya itu, yang mustahil mereka ini berdusta. Itu disebut sebagai mutawatir. Start pada Nabi, sahabat, tabi'in sampailah kepada kita. Satu lagi istilah dia ialah huruf. Sabah huruf. 7 huruf. Ada 7 qiraat. Kalau orang kata qiraat 7 qiraat tu maksudnya 7 orang imam. Satu lagi istilah dia huruf. Sabah huruf. Ahruf sabah. 7 huruf ataupun huruf yang 7. Kalau disebut huruf yang 7 ni, dia merujuk kepada bentuk wajah-wajah bacaan. Kalau dikatakan huruf, sabah ahruf, 7 huruf. 7 huruf dia merujuk kepada wajah-wajah bacaan, bentuk-bentuk bacaan. Satu. Dan dikatakan huruf ini, bila Nabi SAW sebut, unzilal Quran ala sabati ahruf, Quran ni diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf tu, ulama duk beri pelbagai bentuk tafsiran yang dikatakan 7 huruf. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak pernah cerita pun. Yang dikatakan 7 huruf tu apa dia? Apa yang dikatakan 7 tu? 7 tu. Nabi tak pernah cerita 7 huruf. Sahabat pun tak pernah tanya Nabi. 7 huruf tu apa dia? Kan? Maksudnya Nabi faham. Sahabat pun mendengar bila Nabi sebut tu, oh betul, faham. 7 huruf dah apa dia. Maksud zaman Nabi, Nabi tak cerita, sahabat pun tak tanya. Terus zaman salafus salih tu. Tapi zaman yang terkemudian, selepas zaman, masuk zaman salafus salih, orang mula tanya. 7 huruf tu apa dia? Bukan 7 qiraat. Qiraat tadi memang qiraat kan? 7 huruf tu apa dia? 7 huruf tu orang mula confuse. Sebab dia melibatkan hadis Nabi SAW. Maka di situ lahirlah ulama-ulama yang memberikan pelbagai penafsiran makna kepada tu 7 itu. Kan? Mari As-Suyuti dia buat karya dalam kitab dia ceritakan tentang, dia katakan 7 itu, 7 tu pelbagai pula tafsiran dia. Ada sampai 40 tafsiran katakan 7, ada 35 tafsiran. Ada mengatakan 7 tu 7 bentuk bacaan, ada kata 7 tu 7 lahjah Arab, dialek, ada 7 tu 7 bahasa, ada 7 tu 7 suku, ada 7 tu 7 perintah, wajib, sunat, haram, makruh. Ada kata 7 tu jenis bentuk-bentuk tajwid. So banyak. Dia katakan tu 7 itu. Tu berbeza antara 7 huruf dengan 7 qiraat. Jangan kita keliru dekat situ. So yang kita bicarakan ni adalah 7 imam qiraat dan bentuk bacaan-bacaan dia. Dia tak pergi kepada pentafsiran tentang huruf itu. Huruf itu dia wajah-wajah. Secara umum kita boleh katakan dia sebut 7 huruf, 7 bentuk wajah-wajah bacaan lah. Kalau merujuk kepada bacaan yang kita baca ni. Okey. Kuliah kita terakhir tu sebagaimana yang sebut tadi pada bulan 8 dan kita dah habis dah surah sebelum ni. Kita bermula daripada surah Al-Duha. Wad-Duha kita dah habis, kita baca. Kita dah habis Wad-Duha dengan 7 orang imam dengan rawi-rawi dia. Ad-Duha habis dah. Kemudian Alam Nashrah pun kita dah habis dah. Surah Alam Nashrah dah habis dah kita baca. Dengan qiraat pun habis kita baca. Kemudian surah At-Tin, Wat-Tin wa Zaitun pun kita habis dah kita baca. Dan insya-Allah malam ni kita akan masuk surah baru. Surah Iqra. Ni mudah kata orang kampung kata surah Iqra lah. Surah Iqra. So surah Iqra ni kita masuk surah yang baru. So surah Iqra ni ada 19 ayat. 19 ayat dan ayat yang terakhir, ayat 19 ni dia ada tanda kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Ni merupakan salah satu daripada ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah. Yang tuan-tuan kalau kita baca surah ini sampai ayat 19 ni ada nampak garis ni kan. Jadi garis atas ni warna merah ya, yang berbaris atas ni. So garis atas ni ya. Nampak garis kan. Dan dia garis ni dia memang duduk sebelah atas. Biasa apa-apa kita garis sebelah bawah. Tapi dalam Quran ni ayat sajadah dia bukan yang atas tu, yang bawah tu. Dan biasanya garis ni dia bawah tu ada perkataan sin jim dal sajadah. Kan? Ada perkataan sujud. Dan kalau tuan-tuan tengok kalau Quran kita tu biasanya satu dekat sini. Kemudian yang kedua tanda kedua dia akan ada
Apa kita nak kata benda ni? Kubah lah tu. Macam kubah hitam tu, dua. Kemudian yang ketiga, dia punya tanda, dia akan ada dekat sini. Dia ada bunga dekat tepi sini, dia tulis sajadah. Sajadah. Tu dia. Ada 3 tanda. Kalau mushaf kita KDN, Kementerian Dalam Negeri, kalau saya lah, kita biasa menyemak Quran ni. So, pada tanda-tanda sajadah ni, dia kena ada 3 tanda. Garis dia kena ada. Kemudian dia kena ada lambang. Yang kedua itu, gambar kubah tu, dan dibirai pada mushaf itu, dia akan ada bunga tepi tu, dan tu dia akan tulis sajadah. Ni 3-3 ni kena ada. Kadang-kadang syarikat ni bila dia buat inovasi, tertinggal itulah, inilah, garis lah tertinggal. Kadang-kadang dia garis sebelah bawah kan. Macam-macam lah. Dan dia punya tempat sujud dia dekat mana? Tempat sujud dia pada yang nombor 2. Ni. Dia memang garis, satu garis. Tapi kita nak sujud bila? Kita nak sujud apabila kita nampak gambar kubah tu. Dan gambar kubah ni, dia bukan tak semestinya di ujung ayat. Ayat pada yang bergaris tu. Kadang-kadang dia langkau 2-3 ayat lepas tu baru dia nampak kubah tu. Kalau tuan-tuan tengok, surah-surah, ada setengah surah tu kadang sampai 2-3 ayat. Baru kita nampak tanda kubah tu. Jadi kita nak sujud bila kita sampai dekat kubah tu lah. Bukan maksudnya wakaf terus pada lepas garis tu. So kena perhatilah sebab ada surah-surah tu dia letak jauh sikit ya. Okey, kemudian itu ayat-ayat ke-19. Dia ada 19 ayat. Dan kalau kita tengok wahyu pertama yang turun, dia turun 5 ayat dulu. 5 ayat pertama ni merupakan wahyu pertama yang turun ya. Okey. Kemudian kalau tengok dekat ujung ni waqtarib ni, tuan-tuan tengok waqtarib huruf ba ni dia tak ada tanda apa-apa. Kan? Tuan-tuan nak kata waqtarib ba tu baris mana? Baris bawah ke, baris depan ke, baris apa baris dia? Nampaklah dia tak ada baris. Kan? Tuan-tuan tengok huruf lain dia ada baris. Tengok ayat pertama, khalaqa, qaf ada baris. 2, alaqin, qaf ada. Al-akram, mim ujung ni, dia ada baris. Ini bil qalam ayat 4, mim tak ada baris. Tapi waqtarib ni tak ada baris. Kan? Kenapa dia tak ada baris kat situ? Kan? Ajaib sikit ya. Tu pelik sikit. Macam mana dia boleh tak ada baris? Kan? Okey. Saya cerita sikit kat sini sebab dia ada dekat sini ya. Dia ada sambungan dia kat sini. Kalau saya buka Quran ni, tuan-tuan tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada dua tempat dalam Quran ni. Dua tempat dalam Al-Quran ni yang mana akhir surah tu dia bermula, dia diakhirkan dengan huruf ba dan disambung dengan huruf ba lagi. Okey. Tadi ada kat sini Ad-Duha wat-Tin waz-Zaitun Iqra. Okey. Waqtarib ni kan. Nampak ni. Waqtarib ni dia tak ada tanda kat sini. Dia besar sikit ya. Okey. Waqtarib ba ni tak ada tanda kat sini. Kosong kan. Sebab apa? Dia akan ada dekat sini. Bismillah kat sini. Okey. Dia tanda sikit sini. Nampak? Dekat bismillah ni dia ada sabdu. Dia ada syaddah. Nampak tu? Nampak tak? Ada sabdu. Kan? Jadi dekat ba kat sini dia tak ada tanda. Ini dikata dalam disiplin ilmu berkaitan dengan dhabtul Quran, penandaan Al-Quran. Sepatutnya waqtarib tu ba tu adalah apa baris letak, tapi dia tak letak. Sebab dia waqtarib bismillah. Dia ada dekat ba ni. Dia sabdu dia turun ke bawah ni. Okey, dia ada dua tempat. Satu dekat sini, kemudian lagi satu dekat sini. Farghab bismillah. Ni. Sebelum wattin. So dalam Quran ada dua tempat. Dan bismillah ni dia ada sabdu. Ini. Kalau surah lain tak ada sabdu. Tengok ni bismillah dia tak ada sabdu. Dia tak ada sabdu ba ni. Tuan-tuan boleh buat teka-tekilah dengan anak-anak. Dengan cucu ngau rumah ke balik buat teka-teki. Bismillah mana yang ba dia tak ada sabdu. Kan. Orang rumah tak ada boleh tanya rumah balik kan. Ini abang baru belajar ni ilmu baru ni. Ustaz tak tahu ustaz sesat mana tak ngajar ni. Dia ilmu baru tanya kan. Buat teka-teki dengan anak. Yang Quran ni ada dua tempat. Bismillah dia ba dia ada sabdu. Tu. Dekat alam nashrah lepas ni dia masuk kepada surah At-Tin dan juga surah
Iqra dia nak masuk kepada surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dua tempat ya. Okey. Itu berkaitan dengan sudut tanda lah, dhabtul Quran ya. Okey. Kemudian pada malam ini insya-Allah kita akan ambil sebelum kita ambil bacaan bermula daripada Qalun Ibnu Katsir, malam ini kita ambil bacaan yang biasa. Bacaan haf-haf Anak Asim tu. Kita baca. Kita nak betulkan bacaan ya. Okey. Kita tengok tajwid dia sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu mulakan ayat dia. Okey. Iqra. Iqra kat sini dia ada wajah bacaan, ada wajah bacaan qiraat. Nanti kita akan bahaskan dia ada baca dengan Iqra bismi rabb. Tu ada. Iqra bismi rabb. Tak apa. Kita tengok yang hafz dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb ra bagi atas dia kena tebal. Allazi zal tu kena ada antara dua gigi kita. Allazi. Kemudian khalaqal insan dekat sini pun ada wajah qiraat khalaqal insan kat situ. Tapi bacaan kita kat sini nun mati bertemu dengan sin ni ikhfa. Khalaqal insana min alaq. Ni ujung dia banyak qalqalah qalqalah tu dia lantunan kita kena jaga dia ini lantunan. Kemudian iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla ni mat munfasil. Kat sini kita baca dengan tarik Syatibi 4 harakat. Kalla innal insan dengung la yatgha. La yatgha ni tuan-tuan kalau tengok dia ada tanda kat sini panjang. Ini tanda panjang la yatgha ni kalau kita baca wasal baru dia akan bunyi keluar dia punya bunyi ni mat jaiz munfasil. Sebab lepas tu ar-ra'ahu. Jadi kalau kita waqaf itu dua harakat je dah. Dia tak panjang. Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'a situ ada berapa banyak wajah qiraat. Ar-ra'i kan. Situ ada. Ustaghna supu juga. Taghna dekat situ dua harakat. Inna ila rabbikar ruj'a ar-ra'aita allazi yanha 'abdan idza shalla ar-ra'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okey, saya baca tuan-tuan ikut belakang Saya baca yang biasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Okey, sekali lagi ayat 15 tu agak payah sikit nak sebut dia. Kalla la illam yanta nun mati bertemu ta tu hukum ikhfa, dengung tu sempurnakan 2 harakat. Yang tahi lanas fa'an tanwin bertemu dengan ba kat itu dia iqlab bin sini 2 harakat bin sini sabdu kepada nun tu wajibul unah 2 harakat lagi sempurna kan bunyi dengung dia okey. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Okay, alhamdulillah. So sampai ujung tu bala wa ana zalika minasyahidin. Itu sunatlah kita baca. Bila ayat sajadah tu kita ada sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jawab itu pula apa nama ni? Kita sujud sejadah. Sujud sejadah tu. Maka kita akan sujud sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok baru ni kita belajar minggu lepas bab haji tu dalam khutbah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia baca ayat sajadah ni Nabi dia akan sujud. Tengok Nabi tu ambil berat. Sayyidina Umar lepas tu bila sampai ayat sajadah ni dia kan akan sujud juga. So okay, kita kena ambil berat lah. Maksudnya kalau kita baca-baca buat halaqah kita ngaji tu sampai ayat ni kita sujud pusing ke arah kiblat dan kita sujud. Okey, kita baca sekali lagi sama-sama sebelum kita pergi kepada wajah qiraat ya. Okey. Baca sama ikut dengan saya sama sekali kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة.
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada wajah-wajah qiraat Okey, kita tengok yang pertama dekat sini Mana pula file tadi? Okey, kita masuk surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Kita boleh tengok dekat sini, dia dimulakan dengan yang pertama. Yang pertama istilah dia Hamzah Mufrad. Dia dalam ilmu qiraat ni ada istilah dia, nama dia Hamzah Mufrad. Hamzah Mufrad ni maksud dia apa? Hamzah tu huruf Hamzah lah. Hamzah ni huruf Hamzah. Hamzah gitu. Mufrad ni maksud dia satu. Mufrad tu satu. Dia ada mufrad, musanna, jamak. Jadi Hamzah Mufrad ni yang Hamzah dia satu. Dia kadang-kadang dia ada dua Hamzah. Kadang-kadang dia ada sampai 3 Hamzah. Ini yang jenis Hamzah dia satu. Maksudnya bila kita baca ayat Quran ni, dia akan ada Hamzah. Satu Hamzah. Hamzah. Tu Hamzah Mufrad ni, dia ada hukum berkaitan dengan satu Hamzah. Jadi macam mana kita nak baca bacaan yang satu Hamzah ni. Contoh dia kat sini, perkataan Iqra. Iqra dekat sini. Jadi itu ada Hamzah. Itu bukan alif. Bukan alif. Alif, kalau alif ni dekat depan. Dekat depan, alif ni dekat tengah, dekat ujung. Dekat depan ni, biasa dia Hamzah. Serupa tak kat sini? Yang ni jenis dekat ujung. Dekat ujung Iqra. Depan ni pun dipanggil Hamzah. Hamzah wasal. Kalau alif ni yang dia berbunyi, yang ada mat. Baru kita panggil dia alif. Ini nama dia Hamzah. Jadi Hamzah ni boleh, Hamzah Mufrad ni, jenis satu Hamzah ni, apabila ada bentuk bacaan, imam-imam qiraat ni, dia membaca dengan ibdal Hamzah Mufrad, istilah dia. Dia tunjuk kat sini, yang pertama sini, keterangan dia kata. Abu Ja'far, Imam Abu Ja'far ni imam yang ke-8. Abu Ja'far dia ada dua orang perawi, Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Jadi Abu Ja'far dan juga dua orang perawi dia baca dengan ibdal Hamzah Mufrad. Kita tengok pengarang dia letak sini. Apa dikatakan Hamzah Mufrad ni? Dia kata Hamzah tunggal. Tengok dia kata Hamzah tunggal di dalam satu kalimah dan tidak bertemu dengan Hamzah yang lain. Maksudnya dalam satu perkataan tu dia ada satu Hamzah sahaja. Satu Hamzah sahaja. Kalau depan sini Hamzah wasal. Hamzah wasal. Sini dia satu Hamzah saja. Dia panggil Hamzah Mufrad. Jadi disebut kat sini, berdasarkan qiraat Abu Ja'far, tiap-tiap Hamzah yang mati, Hamzah yang mati, Iqra tu, Hamzah tu dia mati kan, sama ada terletak bertentangan dengan fa kalimah, ain kalimah ataupun lam kalimah. Ni bahasa Arab lah. Bahasa Arab dia daripada perkataan fa, ain, lam, fa'ala. Orang belajar bahasa Arab kan, fa'ala. Dia mesti bermula dengan 3 huruf. Sama ada Hamzah tu terletak pada fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'il. Gitulah kalau orang belajar nahwu kan. Sama ada pada yang pertama, 2, 3 tu dia kata atau lam kalimah pada wazannya, maka diibdalkan. Dia baca dengan ibdal Hamzah tersebut kepada huruf mat bersesuaian dengan baris sebelumnya. Jadi maksudnya diibdal. Ibdal ditukar. Badal ni dia ditukar. Kalau nakal pindah. Sebelum ni kita ada perkataan nakal. Nakal dia pindah. Ibdal ni dia tukar. Dia tukar baca macam mana bunyi dia. Dia akan jadi bunyi Iqra. Dia tak jadi Iqra, dia jadi Iqra. Itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Hamzah tu dia jadi Iqra je. Hamzah tu dia diibdalkan. Dia itu diibdalkan, digantikan Hamzah tu. Sebab tu jenis Hamzah satu. Hamzah Mufrad. Bacaan pada ayat di atas ialah, tengok sini. Bacaan pada ayat di atas ialah Iqra. Dia jadi Iqra dekat sini.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia kata, Iqra wa rabbukal akram. Itu dipanggil istilah dia ibdal hamzah mufrad. Dia kata, ibdal hamzah dia panggil. Ya, jadi tak ada Iqra tu tak ada. Kan? Dia kan Arab ni kalau tuan-tuan nak tahu, di bangsa Arab, Quraisy, bangsa Nabi SAW. Nabi ni Quraisy. Quraisy tu pun dia ada macam ada kabilah puak-puak dia. Kan? Arab ni sebenarnya kalau kita nak tengok yang betul-betul kabilah Nabi, yang Quraisy betul, dia orang ni jenis sebut, dia tak reti sebut Hamzah ni. Hamzah mati ni dia tak sebut. Kalau yu'minu tak ada, yu'minu. Kan? Dia tak ada. Iqra, iqra. Dia tak boleh nak sebut Hamzah mati ni, dia susah. Itu Arab yang original. Yang original Arab kan, nak merujuk kepada kabilah Nabi lah. Sebab Arab ni banyak kabilah. Ini merujuk kepada kabilah Nabi itu sendiri. Kalau ikut bahasa Nabi itu sendiri, dia tak ada. Yang Hamzah mati ni semua tak ada. Semua dia akan ibdal. Ibdal. Dia akan ibdal. Itu Arab tu. Cuma bila Quran itu turun, Allah Ta'ala turunkan dengan 7 huruf untuk meraihkan kabilah-kabilah yang lain. Jadi Arab ni ialah macam kita Kelantan, Terengganu, Orang Negeri Sembilan kan. Jadi dia meraihkan ada kabilah-kabilah lain. Jadi adalah wajah Iqra tadi. Tapi sebenarnya kalau Arab dia nak sebut Iqra, lebih mudah dia sebut Iqra. Kita sebab kita belajar ngaji, kita bacalah Iqra bismi rabbika sebab kita belajar ngaji. Tapi kalau orang belum tak pernah belajar ngaji, tanya dia nak sebut Iqra mudah ke ataupun Iqra? Maka dia akan kata mudah sebut Iqra daripada Iqra. Betul tak? Kalau orang tak pernah belajar ngaji, tuan-tuan pergi tanya Cina ke India kan, sebut Iqra dengan Iqra mana mudah? Dia kata Iqra lagi mudah kan? Sebab apa? Sebab dia lahjah sebutan. Begitu. Kalau Nabi punya lahjah asal dia tak ada Iqra, tak ada. Kan? Dia tak ada. Dia basuh dengan Iqra aja. Semua dia buang. Tapi ini bila kita belajar ni ada bentuk wajah bacaan dia gitulah. Sebab melalui sanad-sanad dia. So itu yang pertama tadi Abu Ja'far pada 2 tempat. Iqra bismi rabbikal khalaq dengan Iqra wa rabbukal akram ya. Okey, satu. Kemudian dia sebut kat sini walau bagaimanapun dikecualikan daripada bacaan ibdal pada wanabbihum ambihum dekat situ dia tak ada lah. Saya tak payah hurai itu, nanti kita pergi kat tempat dia baru kita akan jumpa pada tempat lain. Itu surah Al-Baqarah dia. Kemudian yang kedua Hamzah. Hamzah ni Imam Hamzah ni yang kedua. Imam Hamzah. Imam Hamzah ni imam yang ke-6. Hamzah, 2 orang perawi dia, Khalaf dan juga Khalad. Bacaan dengan ibdal Hamzah mufrad ketiga waqaf sahaja. Tadi yang pertama tadi kita katakan dia Abu Ja'far, imam yang ke-8. Hamzah ni imam yang ke-6. Dia ada juga bacaan ibdal Hamzah ni, tapi hanya ketika waqaf sahaja. Contoh tuan-tuan nak bacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Tiba-tiba kalau Hamzah ni dia kalau dia nak berhenti waqaf pada perkataan Iqra tu kan. Kita Iqra bismi kan, tak, dia nak baca satu perkataan tu dia waqaf terus. Dia akan baca Iqra kan. Kalau tapi kita tak buatlah gitu kan. Tapi kalau berhenti macam Iqra wa rabbukal akram, Iqra, bila waqaf dia tak ada bunyi Iqra kan, dia bagi Iqra je. Itu bagi Imam Hamzah. Okey. Kemudian yang ketiga selain qiraat di atas, dia akan baca tahqiq Hamzah mufrad, dia akan baca biasalah, ada bunyi Iqra, Iqra pada sama ada wasal ataupun waqaf, wajah tersebut ya. Okey. Kemudian ditunjukkan dekat sini yang kedua pula. Yang kedua nama dia naqal. Tadi ibdal. Ibdal maksudnya badal, kita tukar. Kemudian yang kedua istilah dia naqal. Yang naqal ini kita dah biasa jumpa dah. Dalam surah apa nama ni? Dalam surah Ad-Duha tu kita dah jumpa. Naqal maksudnya dia dipindahkan baris itu. So dalam surah Iqra bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Alaq ni ada beberapa tempat yang perlu dibaca dengan naqal. Naqal. Satu dia sebut dekat sini Warsh. Yang pertama ialah Warsh. Warsh ni siapa dia? Warsh ni adalah rawi yang kedua bagi Imam Nafi'. Imam Nafi' yang pertama bacaan orang Madinah, ada 2 orang perawi, Qalun dan juga Warsh. So ni Warsh ni rawi yang kedua bagi Imam Nafi'. So dibaca bagaimana? Baca dengan naqal.
sama ada wasal ataupun waqaf pada kalimah tersebut. Ini diletakkan ada beberapa tempat ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat. 1, 3, 4. Jadi dia baca dengan khalaqal insan. Itu biasa kita baca. Tapi dia baca dengan khalaqal insan. Khalaqal insan jadi khalaqal insan. Kan? Tu. Dia pindah tu. Tengok ya. Baris tu sepatutnya baris hamzah ni, al-insan ni, hamzah ni pada alif lah kita kata al-insan. Tapi dia dipindahkan kepada huruf lam. Jadi khalaqal insan aja tu. Khalaqal insan. So pun juga wa rabbukal akram dia akan jadi wa rabbukal akram. Alif tu hamzah tu baris dia pindah kepada huruf lam. Wa rabbukal akram. Wa rabbuka lakram. Dia pindah. Itu yang kedua. Supaya juga allamal insan. Allamal insan. Dia pindah. Baris hamzah dia pindah pada huruf lam sebelum dia. Begitu juga yang keempat. Innal insan. Innal insan. Dia jadi huruf lam. Itu nama dia naqal. Naqal pada alif lam ni. Pada alif lam yang ada hamzah dekat situ. Itu bagi siapa? Bagi Warsh. Warsh ni perawi yang kedua bagi Imam Nafi'. Perawi dia pertama nama dia Qalun. Dia perawi yang kedua. Kemudian itu wajah yang pertama. Kemudian yang kedua bagi Khalaf Hamzah. Hamzah ni imam yang keenam. Imam yang keenam ni ada dua orang perawi. Yang pertama nama dia Khalaf. Yang kedua nama dia Khalad. So rawi yang pertama Khalaf. Rawi yang kedua nama dia Khalad. So kita tengok pula bagi imam ke-6 ni. Perawi yang pertama. Perawi yang pertama ni dia baca pada empat tempat ni tadi yang disebut naqal ni tadi, dia baca dengan saktah. Jika wasal dengan kalimah seterusnya. Yang pertama dia baca dengan saktah kalau baca wasal. Saktah jika wasal. Maksudnya dia baca terus saja sampai tempat tu dia akan baca dengan saktah dia kata. Kalau dia waqaf maka dia boleh baca saktah dan juga naqal. Dia boleh saktah dan juga naqal. Maksudnya dia boleh baca saktah jika wasal. Macam mana? Khalaqal insan wa rabbukal akram allamal insan innal insana la yatgha. Khalaqal insan. Ada saktah tu, saktah latifah 2 second. Khalaqal insan wa rabbukal akram. Maksudnya berhenti seketika tanpa mengambil nafas pada 4 tempat. So kalau wasal dia akan baca dengan satu wajah je saktah. Tapi kalau dia nak waqaf pada perkataan insan ni kan, memang dia nak berhenti kat insan tu. Khalaqal insan nama lam ya'lam kan. Khalaqal insan kata. Dia nak berhenti pada al-insan tu kan. Jadi kat situ dia boleh baca dengan dua wajah. Khalaqal insan. Waqaf itu. Ataupun dia boleh waqaf khalaqal insan. Waqaf sebab ada dia baca naqal ataupun dia baca dengan saktah pada keempat tempat ni. Tu. Okey, itu bagi Khalaf Hamzah yang nombor 2. Perawi yang pertama kepada Imam Hamzah. So kat situ dia ada wajah saktah ketika wasal dan juga dia ada wajah saktah dan juga naqal ketika waqaf. Okey, kita tengok perawi dia yang kedua pula. Ni yang nombor 3. Nombor 3 ni. Perawi dia yang kedua iaitu Khalad. Khalad ni perawi yang kedua bagi Imam Hamzah. Okey. Dia beza. Maksudnya dekat sini Imam Hamzah dia ada 2 orang perawi dia. Khalaf dan juga Khalad. Maksudnya 2 orang perawi ni yang ambil bacaan daripada riwayat daripada qiraat Hamzah ni, beza dia punya jalur sanad dia tu. Menyebabkan Khalad baca gini, Khalaf dia baca gini. Sama ada tok guru dia ajar wajah yang berbeza ataupun dia ambil itu wajah yang berbeza daripada tok guru dia. Mungkin tok guru dia ngajar masjid ini wajah ini, masjid ini dia ajar wajah ini. So berbeza periwayatan tu. Kita tengok Khalad ni. So Khalad ni dia baca dengan azan.
Subhanallah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian ya. Pada malam ini alhamdulillah kita dah dapat masuk surah baru, kita masuk surah Al-Alaq. Dan kita dah baca sama-sama tadi dengan bacaan riwayat Hafs yang pertama, dan kedua kita berkenalan dengan wajah-wajah bacaan qiraat yang ada pada surah Al-Alaq ni. So kita malam ni kita ambil dua dulu. Yang pertama tadi nama dia ada istilah dia Hamzah Mufrad. Hamzah Mufrad. Kita faham tu dulu. Ada nama istilah Hamzah Mufrad. Maksudnya Hamzah yang ada dalam perkataan itu. Yang satu Iqra. Macam Iqra tu bila sebut Hamzah Mufrad ni dia baca dengan ibdal. Ibdal maksudnya dia pindahkan badal. Dia ganti. Dia naqal dia pindah. Dia ibdal dia digantikan. Iqra tu jadi Iqra aja. Iqra bismi rabb. Iqra bismi rabb. Iqra wa rabbukal iqra wa rabbuka. Itu yang pertama, Hamzah Mufrad. Dan Hamzah Mufrad ni memang dibaca oleh Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far, imam yang ke-8. Dia baca dengan ibdal Hamzah Mufrad. Kemudian ada juga yang baca dengan ibdal Hamzah Mufrad ini, itu bagi Imam Hamzah, imam yang ke-6. Dia baca hanya ketika waqaf sahaja. Okey. Selain pada itu, dia baca dengan Iqra. Iqra, baca dengan tahqiq. Itu yang pertama kita ambil malam ni. Yang kedua, kita membahaskan tentang naqal. Naqal, dia pindahkan baris itu. Naqal. Naqal ini yang pertama paling banyak ialah Warsh. Warsh. Dia akan khalaqal insan, khalaqal insan. Dia pada 4 tempat. Ayat yang kedua, ketiga, kelima dan keenam.
khalaqal insan wa rabbukal akram 'allamal insan. Innal insan. Dia panggil situ istilah dia naqal. Naqal dipindahkan baris hamzah itu kepada huruf lam. Dia pada alif lam yang ada hamzah, dia pindahkan. Alif itu hamzah itu kepada lam. Itu yang kedua bagi naqal, bagi warsh. Kemudian naqal ni juga ada bacaan bagi rawi kepada Imam Hamzah. Imam Hamzah ni dia ada dua orang perawi, Khalaf dan Khalat. Kalau Khalaf, dia akan baca saktah dan juga naqal. Di situ dia boleh baca naqal tadi. Kemudian dia juga boleh saktah. Khalaqal insan wa rabbukal akram. Berhenti 2 second tanpa mengambil nafas. Allamal insan. Innal insan. Dia boleh saktah. Saktah, kalau dia baca wasal, dia memang kena saktah bagi khalaf. Kan? Kemudian kalau dia waqaf, boleh saktah dan juga boleh naqal. Kemudian yang kedua khalat. Khalat. Apa beza khalat dengan khalaf ni? Sikit aja beza dia. Beza dia ialah khalat, perawi yang kedua ni, dia punya riwayat, dia ambil daripada Imam Hamzah ni, dia ada wajah tahqiq. Wajah tahqiq pada tempat-tempat alif lam yang ada hamzah ni. Maksudnya, kalau dia baca wasal, bagi khalat ni, dia boleh baca dengan khalaqal insan. Maksudnya dia baca dengan tahqiq. Khalaqal insan. Dia baca yang biasa kita baca. Dan juga dia boleh sakta. Khalaqal insan. Dua wajah tu. Itu je beza dia tahqiq. Dekat waqaf dia sama. Okay. Kemudian selain daripada warsh, Imam Hamzah, Khalaf ni, yang lain tu dia baca dengan tahqiq. Sama bacaan dia. Sama ada wasal ataupun waqaf. Tuan-tuan dengar dulu istilah-istilah dia. Ada hamzah mufrad, ada naqal, ada ibdal. Kita kenal dulu dia punya istilah-istilah dan tempat-tempat. Bila kita praktis nanti yang kita akan dapatlah sikit-sikit. Okey, saya rasa kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al lahu ma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita solat sunat dulu. Solat sunat.